Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab 10 matematik pengguna pengurusan kewangan. Baiklah, kita pergi ke bahagian seterusnya. Bahagian pertama, di mana kita perlu menghuraikan proses pengurusan kewangan yang berkesan. Proses pengurusan kewangan. Pengurusan kewangan merupakan suatu proses yang melibatkan pengurusan daripada sumber pendapatan terhadap simpanan, perbelanjaan, perlindungan dan pelaburan. Terdapat 5 langkah dalam pengurusan kewangan. Okey, proses pengurusan kewangan. Yang pertama, menetapkan matlamat kewangan. Yang kedua, menilai kedudukan kewangan. Sama ada bagus, tidak bagus atau paling tidak bagus. Langkah yang ketiga ialah mewujudkan pelan kewangan. Lepas adanya pelan kewangan, kita perlu melaksanakan pelan kewangan yang dah diwujudkan tadi. Langkah yang kelima atau langkah yang terakhir ini ialah mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Okey, jadi kita pergi ke proses yang pertama, iaitu menetapkan matlamat kewangan. Ia merupakan langkah pertama dalam proses pengurusan kewangan. Mestilah mengikut keutamaan dan mestilah spesifik. Contohnya, seseorang individu yang ingin menyimpan RM15,000 dalam bank bagi tempoh masa 3 tahun sebelum berkahwin. Maksud dia nak simpan 15,000 dalam bank dalam tempoh 3 tahun untuk buat kahwin. Seterusnya, terdapat 2 jangka masa matlamat kewangan, iaitu matlamat kewangan jangka pendek dan matlamat kewangan jangka panjang. Okey, kita pergi ke matlamat kewangan jangka masa pendek. Jadi biasanya jangka masa pendek ini matlamat yang hendak dicapai kurang daripada setahun. Jadi bila kurang daripada setahun tu, kita anggaplah ia jangka masa pendek. Biasanya tidak melibatkan jumlah amaun yang besar. Contohnya pembelian komputer riba, kerusi, sofa dan telefon bimbit. Ini semua tidak melibatkan jumlah amaun yang besar. Jadi ia dikira sebagai jangka masa pendek. Seterusnya kita pergi ke jangka masa panjang. Jangka masa panjang ni biasanya lebih daripada 5 tahun. Maksud dia matlamat yang kita nak capai tu lebih daripada 5 tahun. Dan melibatkan jumlah amaun yang besar. Contohnya simpanan untuk persaraan, pendidikan anak dan sebagainya. Seterusnya, pada bahagian 2, kita akan menguraikan konsep SMART. Matlamat kewangan atau financial goals yang jelas ialah satu aspek paling penting dalam perancangan kewangan. Selain itu, matlamat kewangan yang berkonsep SMART akan membantu seseorang individu untuk mengawal perbelanjaan supaya dapat mencapai matlamat kewangan yang dikehendaki. Baiklah, kita pergi ke konsep SMART. S. Spesifik, khusus. Matlamat kewangan yang ditetapkan mestilah khusus. M. Measurable, boleh diukur. Matlamat kewangan yang ditetapkan mestilah boleh diukur dengan nilai wang. A. Attainable, boleh dicapai. Matlamat kewangan yang ditetapkan juga hendaklah boleh dicapai. R. Realistik, bersifat realistik. Matlamat kewangan yang ditetapkan hendaklah realistik dan berkait dengan diri sendiri. T. Yang terakhir, time bound, tempoh masa. Matlamat kewangan yang ditetapkan mestilah mempunyai tempoh masa tertentu. Kita pergi ke langkah yang kedua, iaitu menilai kedudukan kewangan.
Aset dan liability menjadi kayu pengukur bagi menilai kedudukan kewangan. Contoh aset yang boleh dimiliki oleh seseorang individu ialah wang tunai, simpanan, pelaburan hartanah, simpanan tetap, amanah saham atau saham syarikat. Liability pula merupakan pinjaman bank, hutang kad kredit dan sebagainya. Selain itu, anda juga patut mengetahui bayaran yang perlu dibuat seperti sewa rumah dan bil utility yang belum dijelaskan. Maksudnya di sini aset seperti kita menerima duit, menerima wang, menerima nilai keuntungan. Manakala liability pula kita mengeluarkan duit, kita perlu mengeluarkan duit. Terusnya kita pergi ke langkah yang ketiga, iaitu mewujudkan pelan kewangan. Pengurusan kehidupan berdasarkan pelan kewangan membantu seseorang memantau aliran tunai. Terdapat dua komponen penting dalam pelan kewangan yang dibina, iaitu sumber pendapatan dan perbelanjaan. Pendapatan terdiri daripada pendapatan aktif dan pasif. Perbelanjaan pula terdiri daripada perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap. Seterusnya, mari kita lihat apa itu pendapatan aktif dan pasif. Pendapatan aktif merupakan pendapatan utama, iaitu gaji, allowance, komisen dan sumber kewangan lain. Pendapatan pasif terdiri daripada sewa yang diterima, faedah yang diterima, dividen dan lain-lain. Kedua-dua pendapatan ini merupakan aliran tunai masuk. Manakala perbelanjaan pula, perbelanjaan tetap ialah perbelanjaan yang mesti dibayar atau dibelanjakan, seperti sewa rumah, bayaran insuran, ansuran rumah, ansuran kereta dan bayaran kad kredit. Perbelanjaan tidak tetap akan berubah setiap bulan mengikut corak perbelanjaan seseorang individu. Contohnya adalah seperti perbelanjaan petrol, barangan dapur, pembayaran bil elektrik, bil air dan sebagainya. Kedua-dua perbelanjaan ini merupakan aliran tunai keluar. Aliran tunai positif akan wujud jika jumlah pendapatan melebihi jumlah perbelanjaan. Maksudnya pendapatan yang di atas tu melebihi jumlah perbelanjaan. Aliran tunai negatif pula akan wujud jika jumlah pendapatan kurang daripada jumlah perbelanjaan. Okey, seterusnya langkah mewujudkan pelan kewangan. Langkah pertama, menentukan tujuan yang hendak dicapai bagi matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Langkah yang kedua pula ialah membuat anggaran awal untuk mencapai setiap matlamat. Langkah ketiga, mengira simpanan bulanan yang diperlukan untuk mencapai matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Langkah yang keempat, menganalisis tabiat perbelanjaan. Manakala langkah kelima, menetapkan tempoh masa untuk mencapai setiap matlamat tersebut. Yang terakhir, langkah yang keenam, menentukan strategi pendapatan yang akan membantu mencapai matlamat kewangan.